Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 弟兄姐妹早安平安，主日愉快。 Saya percaya hari ini dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. 我相信我们无论在哪里，上帝都与我们同在。 Oleh sebab itu, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 好，现在还没讲到之前，让我们一起低头祷告。 Biarlah Allah yang maha hadir 但愿全在的上 hari 帝 ini melawat hati dan pikiran kita. 今天来眷顾我们的心思意念， Mempersiapkan diri kita 预备我们， supaya kita boleh mempelajari firman Tuhan. 使我们能够学习他的道。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan cinta kasih Tuhan bagi kami. 我们在天上的父，我们为你的爱和你的祝福来感谢你。 Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. 我们感谢你，我们仍然能够敬拜你。 Tuhan Allah yang maha hadir, kami mohon lawatan kasih Tuhan kepada setiap kami dimanapun kami berada. 全在的上帝，请你照顾我们，无论在何处，你都与我们同在。 Hari ini kami rindu dibangunkan oleh firman Tuhan. 今天我们愿意你的道来唤醒我们。 Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. 圣灵，求你光照我们的心思意念，让我们能够明白上帝的道， Mampukan kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. 赐给我们力量，让我们能够行道。 Berfirmanlah ya Tuhan. 求你对我们说话吧，主 Di。dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minggu lalu telah saya sampaikan bahwa selama 2,5 bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan mengeksplor dari surat Efesus. 弟兄姐妹，上个星期我已经说了，这2个月以来呢，我们会一直查考以弗所书以解经式的方式。 Nah, minggu lalu kita telah merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama. 上个礼拜我们已经一起查考以弗所书第1章， Kita merenungkan tentang bagaimana kaya di dalam Kristus. 我们就是想到如何在基督里能够有那种丰 Hari ini 盛。 kita akan merenungkan tentang karya di dalam Kristus. 今天我们要思考的就是在基督里的工作。 Kita akan membaca dan merenungkan dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 今天我们要查考的是以弗所书第2章第1到第10节。 Tetapi di awal bagian ini mari kita membaca ayat yang ke-10 lebih dahulu. 首先让我们先读第10节。 Akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel. 主爱的弟兄姐妹，前不久我读了一篇文章， Artikel ini menarik 这篇文章非常吸引人， tentang seorang ibu bernama Yunita di Malang. 就是讲到在马朗有一位叫 Unida 的妇女， Ibu ini sangat kreatif 她是非常有创意的 dan。ibu ini membuat kerajinan tangan dari barang bekas. 那么她是用那个废物来做那个手艺品， Saudara, mungkin saudara sering melihat atau pernah melihat hal ini. 可能大家也常常见过类似的事。 Dari barang bekas, ibu ini membuat bunga, hiasan bunga. 然后用那个废物，她做什么呢？就是说花朵或是其他。 Dari barang bekas yang sama, ibu ini juga membuat baju. 也用同类的废物，她能够做衣服。 Dari barang bekas yang sama, ibu ini juga bikin dompet. 她也能够做那个钱包。 Kalau dilihat dari gambar ini, saudara, lumayan bagus, bukan? 如果大家看这个图片，非常好看，对不对？ Khususnya kalau lihat dompetnya, wah seperti dompet kulit asli. 特别看那个钱包，好像皮质的一样。 Nah, saya nggak tahu bagaimana saudara menilai. 我不知道大家的看法是如何。 Kalau menurut Bu Jenny, bagus nggak kira-kira? kelihatannya bagus ya，看起来好像蛮好的。 Ya, lumayan lah ya. 差不多了。 Bahkan dari barang bekas itu harganya bisa dijual ratusan ribu rupiah. 而且它这个产品能够卖几百千的。 Mungkin ada juga saudara yang menganggap, ini biasa saja. 可能有人觉得这只是一般而已。 Tapi kalau saudara tahu bahan dasar atau bahan bekas yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan ini, saudara akan kaget. 但是如果大家知道它所用的原料的是什么，大家一定会很吃惊。 Dan menurut saya inilah yang luar biasa. 但是对我而说，这就是它了不起的地方。 Saudara, bahan dasarnya yaitu barang bekas yang digunakan oleh ibu ini adalah 原来它所用的原料是什么呢？ popok bekas bayi. 原来是婴孩用的那个纸尿片。 Jadi popok bekas, saudara, 所以是那个用过的纸尿 yang 片 sudah bau, sudah kotor,
已经臭了，而且是已经很肮脏 lalu 了。 diolah sedemikian rupa 但是它在经过它处理之后 menjadi 呢， hiasan, 就能够成为装 menjadi 饰品， kerajinan tangan, 能够成为手艺 menjadi 品， baju, 能成为衣服， menjadi dompet. 能成为那个钱包。 Saudara mungkin mulai membayangkannya dengan rasa jijik. 可能大家想起来就会觉得很恶心。 Tapi saudara, di balik rasa jijik itu, 但是在这个恶心的背后呢， mari saudara kita menghargai. 我们也要去珍惜。 Wah, luar biasa bukan? 其实是非常棒 Dari 的。 barang yang kotor, bau yang harusnya dibuang, 其实是从那个很臭的、已经污秽的东西，应该把它丢掉的。 lalu diolah sedemikian rupa, 但是在经过处理一 bisa 番， menjadi sesuatu yang bagus dan berharga. 就成为什么呢？美好而且是有 Bahkan 价值的， ada yang mau membeli dengan harga ratusan ribu rupiah. 甚至几百千的东西也有人要买。 Saudara, hal yang sama terjadi dalam hidup manusia yang berdosa. 其实我们罪人的人生就是如此， Di dalam Roma 3 ayat 12 dikatakan manusia yang berdosa itu tidak berguna. 就是在罗马书第3章12节这么说，那个罪人是没有用的。 Dan kalau di dalam Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan orang yang berdosa itu adalah mati. 而在以弗所书第2章讲什么呢？那个罪人其实是死的。 Saudara, kata mati ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata nekros. 死的原文是 necros， Nekros itu artinya tidak hidup. necros 就是说没有生命气息， Nekros itu juga artinya inanimate, artinya tidak bergerak. 而且它不能够有什么活动。 Nekros itu juga digunakan untuk menyebutkan tidak mampu melakukan hal yang benar. 而且是描写不能够做任何正确的事。 Dan mengapa tidak mampu melakukan hal yang benar? 为什么不能够做正确的事呢？ Di dalam ayat yang pertama dilanjutkan karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 因为在圣经这么说，因为在过犯罪恶之中。 Saudara, kata pelanggaran ini menarik. 讲到那个过犯是很 Karena 吸引 kata 人。 pelanggaran ini di dalam bahasa aslinya yaitu menggunakan kata paraptoma. 原来原文是 paratopma， Itu artinya adalah orang yang tadinya berjalan beriringan lalu memutuskan untuk menyimpang, meninggalkan jalan yang harus ditempuh. 讲本来他应该走的道路，但是他偏离了，就是偏离正道。 Kata paraptoma ini digambarkan untuk keadaan seseorang yang menyimpang dari kebenaran dan dari ketulusan. 偏离正道，这个 paratopma 的意思就是偏离正道，也不要行所应当行的。 Lalu ada kata dosa. 然后也有那个罪恶。 Kata dosa ini di dalam bahasa Yunani menggunakan kata hamartia. 原文呢是 hamartia。 Nah, kata hamartia ini adalah kata yang biasanya digunakan untuk menggambarkan aktivitas menembak hamartia 其实跟那个射击是有关的。 atau aktivitas memanah. 就是我们常常射击那种活 Kalau 动。 saudara olahraga memanah, 如果你常常射击的话， maka targetnya itu adalah lingkaran-lingkaran di mana titik tengah itu adalah target yang seharusnya. 所以我们应该打中什么呢？中间那个红心。 Hamartia itu artinya meleset dari target. hamartia 就是不打到那个中心。 Di dalam konteks moral, kata hamartia itu bicara melenceng atau keluar dari jalan yang lurus dan terhormat untuk melakukan hal yang salah. 原文就是他不行应当行的道路，而偏离，最后就做了那些错事。 Tuhan Allah menyediakan hukumnya supaya manusia bisa berjalan lurus dan terhormat. 其实上帝要我们世人做什么呢？那个高尚的事就是行在正道上。 Tapi manusia berdosa artinya memilih jalan yang menyeleweng, tidak memenuhi sasaran tujuan yang Tuhan kehendaki. 但是世人犯罪了，所以他没有按照上帝的旨意，就偏离了，不中敌。 Itulah sebabnya saya suka apa yang dikatakan oleh William Barclay. Dia berkata bahwa dosa adalah kegagalan untuk mencapai target kehidupan. 所以我很喜欢 William Barclay 所写的，就是如果你失去那个打不到敌，那就是说你没有达到人生的目标。 Saudara, gagasan sentral tentang dosa adalah kegagalan mencapai target. 其实那个罪过它的那个核心是什么呢？就是达不到那个目标。 Kegagalan untuk berpegang teguh atau tetap berada di jalan yang seharusnya. 而且不能够坚持持守走在应当行的道路上。 Kegagalan untuk hidup menjadi apa yang Tuhan kehendaki. 而且也失败了，不能够成为上帝要我们去 Dan 过 itulah 的 yang 生 terjadi 活。 dengan semua manusia. 其实这也包括所有的人类。 Saudara, kadang kita setuju bahwa orang yang membunuh, mencuri, merampok, mereka adalah pendosa. 不错，很多时候我们觉得那些杀人或者强盗都是罪人。
Tapi saudara sekalian, ketika kita bicara tentang diri kita, 但是讲到我们本 bahwa 身呢， diri kita disebut orang yang berdosa, 其实圣经是说我们是罪 kita 人。 menganggap dosa nggak ada hubungannya dengan kita, 我们 bukan? 常常觉得罪恶跟我们毫无关联， Karena kita bukan pembunuh, pencuri dan sebagainya. 因为我们不是杀人犯，也没有去偷窃。 Tapi kata pelanggaran dan dosa ini memperjelas bahwa sebetulnya seperti itulah kita menyimpang dari jalan yang seharusnya, tidak memenuhi target hidup yang seharusnya yang Tuhan kehendaki. 其实过犯和罪恶就是表明我们怎么样呢？偏离应当行的道路，没有按照上帝的旨意。 Wayne Grudem di dalam bukunya berkata, di dalam tindakan kita sama sekali tidak dapat melakukan kebaikan rohani di hadapan Allah. Wayne Grudem 他这么说的，他说在我们所做的一切当中，完全在上帝面前没有那个行善的能力。 Itulah yang disebut dengan total depravity. 这就是说完全的败坏 Suatu，kerusakan total. 就是完全的败坏。 Saudara mungkin bertanya, 可能大家会问， bukankah masih banyak orang yang berdosa atau tidak mengenal Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang baik? 你们可能说不认识主或者犯罪的人，他们仍然能够行善吗？ Ya benar, 不错 itu terjadi karena apa? 那能够发生为什么呢？ Itu terjadi adalah karena Tuhan memberikan common grace atau anugerah umum kepada semua manusia termasuk yang berdosa supaya masih bisa melakukan kegiatan hidup di tengah dunia. 因为上帝赐给所有的人类那个普遍的恩典，让他们仍然能够行善， Supaya dunia tidak semakin hancur karena dosa. 使这个世界不会越来越败坏，因为那个罪恶。 Tetapi pada dasarnya karena dosa ini manusia tidak dapat melakukan kebajikan yang sejati. 但是因为罪过，人不能够真正的行善， Itulah total depravity. 这就是完全的败坏， Kerusakan total. 完全的败坏。 Apa yang disebut dengan kebajikan sejati? 那么真正的德行是什么呢？ Saya telah berulang kali menyampaikan ini kepada saudara. 我已经3番4次的如此说。 Kebajikan sejati adalah suatu tindakan kebaikan yang yang bersumber dari iman yang benar kepada Tuhan. 真正的善行是来源于他那个真诚的信心。 Bukan hanya itu, 不但如 tindakan 此， itu adalah dilakukan menurut hukum Allah. 而且他所做是按照上帝的律法， Dan tindakan itu juga dilakukan untuk memuliakan Allah. 他的行动也是为了荣耀上 Nah, 帝。 manusia yang berdosa tidak bisa melakukan hal itu. 那么有罪过的人不能够行这些。 Manusia berdosa hanya bisa melakukan kebajikan atau kebaikan yang sifatnya umum. 他所做的善行呢，可能只是一般 Oleh 而 sebab 已。 itu manusia yang berdosa sama seperti popok yang rusak yang harusnya dibuang. 所以犯罪的人其实就好像那个尿片已经用过，应该把它丢弃了。 Kepada jemaat di Efesus. 对那些在以弗所的 Di ayat yang pertama, 信徒来说，在第1节， Paulus mengatakan, 保罗这么说： kamu dahulu mati karena dosa. 你们以前是死在过犯罪恶之 Tidak mampu 中， melakukan apa yang baik. 你们不能够做你们 Tidak 应 mampu 当行 melakukan 的 apa，yang berkenan di hadapan Tuhan. 也不能做讨上帝喜悦的事。 Tetapi yang menarik saudara sekalian, 但是吸引人的是，弟兄姐 masih 妹， di dalam perikop yang sama. 还是在这个这 Hanya 段经 selisih 文， 9 ayat. 只是过了9节而已， Masih kepada jemaat yang sama, yaitu jemaat Efesus. 还是对以弗所的信徒来讲， Firman Tuhan kemudian berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. 然后圣经这么说：我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Tadi katanya mati. 刚才又说死了， Mati karena dosa atau mati rohani itu tidak mampu melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. 因为在灵里的死亡，所以不能做一些是讨上帝 Meleset 喜悦 dari 的事， sasaran. 已经偏离了那个中心。 Tetapi di dalam perikop yang sama kok dikatakan bahwa dapat melakukan pekerjaan baik. 但是在同一段经文，竟然说我们能够行善 Kata pekerjaan saudara. 在这里讲到行， Dalam ayat ini menggunakan kata ergon. 原文是 ergon，ergon Nah, kata ergon ini saudara artinya adalah suatu tindakan produktif. 呢就是有果效的工作， Suatu kerja yang menghasilkan sesuatu. 就能够产生一些效果的工作。 Saudara bisa berjalan, 我们可以到处行走， tapi berjalannya saudara bisa menjadi sebuah ergon, yaitu kerja, 但是我们行走能够成为 ergon 一个工作， tapi juga bisa berarti bukan ergon.
但是也可能不是 ergon。 Kapan itu menjadi ergon? 几时成为 ergon 呢？ Yaitu ketika saudara berjalan sambil bawa barang, antar-antar barang buat orang lain. 就是当你行走，但是带一些东西是要送给人的。 Saudara berjalan bawa bantuan kepada orang di seberang jalan. 可能你带着那个救济品来送给对面 Ada 的 satu 人， kegiatan produktif. 有一个有果效的行动， Itulah ergon. 那就是 ergon。 Kalau saudara jalan puter nggak jelas mau kemana, itu bukan ergon. 但是如果你到处走走毫无目的的，那不是 ergon， Itu hanya aktivitas. 那只是一种活动 Itu 而已 bukan kegiatan produktif. 没有产生什么果效的。 Saudara duduk. 我们坐下来， Duduk bisa berarti ergon, bisa bukan ergon. 坐下来可能是 ergon， 也可能不是 ergon。 Kapan itu terjadi? 几时发生呢？ Yaitu ketika saudara duduk seperti hari ini, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, atau saudara belajar sesuatu. 就是当你坐下来，好像今天在这里敬拜上帝，或者你学习一些， Maka duduknya saudara itu adalah sebuah ergon, suatu kerja atau tindakan yang produktif. 所以你坐下来就是 ergon， 就是一个有果效的那个活 Tapi 动。 kalau saudara duduk 但是如果你坐下来， sambil main game, 在那里玩那个手机， duduk 坐下来， sambil melamun, 在那里发呆， duduk 坐下来， menangisi diri, 在那里自怜自爱， bukan sebuah tindakan yang produktif. 不是一个有成效的 Itu 行 bukan ergon. 动，那不是 ergon。 Tetapi di dalam ayat ini dikatakan kepada jemaat Efesus dan kepada orang percaya, saudara dan saya, 但是在这段经文，上帝对你对我这么说： kita bisa melakukan ergon, 我们能够行善， sebuah tindakan produktif. 是有果效的举动， Bahkan bukan hanya tindakan produktif. 不只是有果效， Di sini dikatakan tindakan produktif yang baik. 而且是善行， Dikatakan pekerjaan baik. 就是善事。 Kata baik di dalam bahasa Yunani menggunakan kata agathos. 善事的原文是 agathos， Kata agathos, saudara sekalian, itu artinya secara moral baik. agathos 的意思是在道德上是美善的， Artinya apa? 什么意思呢？ Allah berkenan. 就是上帝 Allah 喜 yang 悦， mengatakan baik. 上帝喜悦说 Itulah yang 好 disebut dengan morally good. 所以是那个很美善。 Kata agathos juga berarti sempurna. agathos 的意思也是完 Kata 美， agathos juga berarti berguna. 而且意思也是有用的。 Kegiatan produktif kita dinilai baik oleh Tuhan dan berguna buat kemuliaan Tuhan dan berguna buat sesama. 所以上帝看见我们所做的一切，他觉得喜悦，而且我们也是对他人有用处。感谢上帝。 Kata agathos juga artinya tulus. agathos 其他的意思就是真诚， Kata agathos artinya juga terhormat. 而且是高尚的。 Kita dapat melakukan pekerjaan yang terhormat. 我们能够做一些高尚的事， Mengapa itu bisa terjadi? 为什么会发生呢？ Bukankah tadi dikatakan manusia itu berdosa? 刚才不是说世人都犯了罪吗？ Telah menyimpang. 而且已经偏离 Tidak 了， dapat melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. 不能做一些讨上帝喜悦的善事。 Saudara, rahasianya adalah di dalam ayat yang keempat. 弟兄姐妹，那个秘诀就是在第四节。 Apa yang terjadi di dalam ayat yang keempat? 第四节发生什么事呢？ Mari kita lihat bersama. 好，让我们一起来看 Di。dalam Efesus 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 然后我们要看就是第四节开始。然而，神具有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。 Saudara, di sini kita menemukan kata kaya. 在这里，我们发现有丰富。 Minggu kemarin kita bicara banyak tentang hal kaya. 上个礼拜我们讲到有很多的丰盛。 Tuhan yang Maha Kaya memperkaya kita 丰盛的上帝使我们丰富， dengan segala berkat rohani di surga. 为我们预备一切属灵的福分。 Di dalam ayat ini dikatakan kekayaan kasih karunia Allah itu 在这里讲到是神既有的丰富的怜悯。 digunakan oleh Allah untuk kepentingan manusia yang berdosa ini. 上帝用他的怜悯来为世人的利益。 Padahal manusia yang berdosa itu dikatakan mati secara rohani. 其实罪人已经在灵里死亡， Itulah sebabnya saudara sekalian ayat 4 tadi diawali dengan kata tetapi. 所以弟兄姐妹，第四节开头是用“然 Tetapi 而” Allah 两个字。然而神 Bukan karena manusia.
不是因为世人， Manusia memang mati karena dosa. 不知道世人因为罪死亡， Tetapi Allah 但是上帝， mengambil sebuah tindakan, 但是上帝采取行动， yaitu dengan kasih karunia-Nya menghidupkan orang yang berdosa. 就是借着丰富的怜悯，应该的大爱，使我们活过来。 Kita yang mati secara rohani menjadi hidup kembali. 我们在灵里死亡的人就再次复活。 Nah, kata menghidupkan itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata supoyo yang artinya adalah menghasilkan kehidupan. 然后活的原文是 suboyo， 意思就是再一次有生命气 Yang 息， artinya dengan kekuatan spiritual atau kekuatan rohani membangkitkan dan menyegarkan kembali hidup manusia yang berdosa itu. 就是使人本来死亡的，就来在灵里能够有那个生命有活力。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 所以弟兄姐妹， bukan karena kitanya, 不是因为我们自己， semata-mata Allah yang karena kayanya itu mengubah kita. 只是因为上帝丰富的大爱来改变我们。 Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 kemudian disimpulkan seperti ini. 然后第2章第8节是这样总结： Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 你们的救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己呢，是神所赐的。 Di dalam ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 然后第9节说，也不是出于行为，免得有人自夸。 Kita ini seperti popok kotor 我们就好像些肮脏的尿布， yang sudah bau, bekas, kotor, harusnya dibuang, dihancurkan. 已经用过，很臭又污秽的，应该把它丢弃。 Kita tidak berdaya. 我们无能为力， Tetapi Allah yang kaya dengan kasih karunia-Nya itu 但是上帝借着他丰富的怜悯和他的大爱 membersihkan kita. 洁净我们， Membersihkan popok yang bau dan kotor ini dari dosa. 来洁净这个污秽已经发臭的那个尿片 Disterilkan, 把它用酒精干净， disucikan, 然后变成圣洁， ditata kembali hidupnya. 再一次整顿他的人生， Supaya kemudian dapat kembali melakukan pekerjaan baik. 使我们能够再一次能够行善。 Itu sebabnya saudara di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. 所以弟兄姐妹，在以弗所书第2章第10节， Ayat ini berkata, karena kita ini buatan Allah. 我们原是他的工作。 Saudara, kata buatan itu indah sekali. 工作原文非常美好。 Kata ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata poema. 原文是 poema， Kata poema itu saudara artinya adalah hasil karya dari seniman yang sangat ahli. poema 的原文意思是从一个工匠非常老练的工匠所产生的一些艺术品， Seorang seniman yang ahli. 就是一位精通的 Ketika 艺 dia 术家。 menciptakan hasil karyanya, 当他完成他的杰作， maka seluruh keahliannya itu 所以他的一切的擅长， digunakan untuk membuat hasil karya yang terbaik itu. 他用他的才能来去完成他的杰作。 Saudara, suatu hari Michelangelo, seorang seniman ukir, seniman yang sangat terkenal pada masanya, 弟兄姐妹，有一次 Michelangelo 非常出名的一个艺术家， dia pandai melukis, 他是很善于绘画 dia pandai mengukir, 他也会雕塑。 karyanya sampai hari ini sangat mahal, sangat luar biasa. 到现在，他的杰作是非常价值昂贵。 Suatu hari dia sedang memahat batu besar, 有一次，他在那里雕刻非常大的石头， lalu kemudian seorang datang 那么有一朋友来， dan orang itu bertanya, 然后那个人就问他 apa yang sedang kau lakukan? 你正在做什么 Michelangelo berkata begini, ？Michelangelo 这样回答， saya sedang mengeluarkan malaikat dari batu besar ini. 他说我正在从这个石头将一个天使放出来。 Orang yang bertanya tidak tahu apa nilai dari batu ini. 问他的人完全不晓得这个石头的价值， Tetapi di tangan seniman yang ahli, 但是在这一个老练的艺 dia 术 bisa 家手中 memikirkan，apa yang terbaik. 他能够想到是最好 Dia 的， mengeksplor segala pengetahuan dan keahlian dia untuk menghasilkan yang terbaik. 他能够探索他的一切能力，
他的才华来雕塑 membuatnya dengan detail. 然后精心来策划， Di dalam hasil karya seorang seniman, 在一个艺术家的作品当中， tercurah semua kemampuannya, 不错，他已经全身投入 tercurah semua perhatiannya, 细心的投入， tercurah semua kasihnya. 而且将他的爱心也全部 Sehingga 投入。 setiap seniman ahli biasanya selesai melukis, dia tulis tanda tangan di lukisannya. 所以所有的艺术家完成作品之后，一定会在他的图画上面签名。 Kita ini adalah hasil karya dari seniman agung, Allah pencipta semesta. 我们是谁呢？我们是上帝创造天地的上帝的杰作。 Kita yang rusak karena dosa. 我们因为罪恶而变成败 Dalam 坏， kasih Allah, 但是借助上帝的爱 dalam kekayaan kasih karunia-Nya, 因着他的大爱丰盛的怜悯， dibentuk kembali, 再一次被塑造出来 dilahirbarukan. 重生 Supaya apa? 让我们什么呢？ Supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. 让我们能够做上帝已经为我们要行的善 Supaya apa 事， yang kita lakukan di dalam hidup ini bisa menjadi ergon, 让我们在人生所做的一切都能成为 ergon， menjadi tindakan yang produktif. 成为有果效的 Bukan 那 hanya 个工作， produktif, 不只是有 tapi 生产力， tindakan produktif yang baik, mulia, dan 但是 berkenan di hadapan 但是 Tuhan. 是美好的作品，而且是讨上帝喜悦的作品。 Oh, haleluya. 哈利路亚！ Itulah indahnya hidup saudara dan saya 这就是你我美好的人生。 yang tadinya mati karena dosa, 本来因为罪过死亡， kini boleh melakukan pekerjaan baik. 但是现在能够行善。 Oleh sebab itu, saudara, poin pertama ini penting. 所以弟兄姐妹，第一点是非常重要的。 Lakukanlah kegiatan produktif yang memuliakan Allah sebagai wujud hidup yang telah dilahirbarukan. 所以我们所做的一切都要有果效，这样就能够荣耀上帝，而且体现我们那个重生的 Saudara, 生命。 jangan biarkan hidup saudara menghabiskan waktu sia-sia. 让我们不要白白浪费我们的人生， Melakukan tindakan yang sia-sia. 做一些没有用处的 Melakukan tindakan yang tidak produktif. 没有生产力的一些活动。 Saudara, tinggal stay at home selama 3 bulan ini kadang membuat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. 不错，我们在家里待了3个月，有时候使我们失去那个动机，失去那 Akhirnya 个 kita 动力。 bisa bosan lalu kemudian duduk termenung. 有时候我们会觉得很厌倦，就在那里发呆， Atau kita main game. 或者我们在那里玩游 Atau 戏， kita sibuk menangisi diri kita. 或者我们在那里自恋自爱， Kita merasa bosan. 我们觉得很厌倦。 Yang bosan bukan hanya anak-anak di rumah. 其实不只是孩子们觉得厌倦 Orang tua juga sama bosan. 做父母亲也是觉得很厌倦。 Kata Bu Jenny juga rasa bosan nggak di rumah? 是我们也是觉得很厌倦。 Biasa sibuk pergi kemana-mana. 平时我们有可能有其他的活动。 Saudara, marilah menjelang new normal ini. 弟兄姐妹，当我们进入这个新常态的时候， Mari kita merenungkan baik-baik. 让我们好好的思想， Apakah yang telah kita lakukan ini adalah sebuah tindakan-tindakan produktif? 我们现在所做的一切是不是有果效的工作呢？ Kita sudah bisa melakukan tindakan yang produktif. 其实我们可以做有果效的， Tindakan produktif yang berkenan di hadapan Tuhan. 就是能够讨上帝喜悦的 Yang 一些活动， terhormat, 而且是尊崇、 yang mulia, 高尚的， yang bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan dan kepada sesama. 而且能够荣耀上帝，也有益于其他人。 Ayo bangkit, 好，让我们兴起， lakukanlah kegiatan produktif. 让我们做一些有果效的工作， Karena Tuhan telah mengubah hidup kita. 因为上帝已经改变我们的生命。 Yesus sekalian yang berikutnya perhatikan. 弟兄姐妹，接下去我们要留 Di 意 dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 kemudian dilanjutkan 以弗所书2章10节，接下去 setelah 说， dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。接下去就是为要叫我们行善， Lalu dilanjutkan dengan kalimat yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 就是神所预备叫我们行的。 Saudara, pekerjaan baik itu 讲到这个行善， ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. 原来上帝之前就已经为我们预备好， Kita tidak perlu mencarinya. 我们不必去寻找。 Allah dengan hikmatnya telah merancangkan buat saudara dan saya. 上帝用他的智慧已经为你为我来预备。 Kata dipersiapkan sebelumnya di dalam bahasa aslinya itu dapat berarti siap karena telah dipersiapkan baik-baik.
原文讲预备是意思是什么呢？就是之前已经预备好为我们安排的。 Kata dipersiapkan sebelumnya ini juga berarti telah dipersiapkan dengan penuh pemikiran untuk sebuah tujuan. 而且是已经经过深思熟虑，为着某一个目的而去预备的。 Saudara, kepada setiap kita, 弟兄姐妹，我们每一位， Tuhan punya rancangan, 上帝也有他的计划 suatu pekerjaan baik. 一个美好的事。 Lalu kemudian dilanjutkan, 然后接下去， di dalam bahasa Indonesia tertulis jelas yaitu ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 中文是没有的，印尼文就是活在其中。 Kalau di dalam bahasa Mandarin tidak tertulis jelas, tetapi ada kata harus, gitu ya. 不错，中文是没有，但是有应当。 Saudara, di dalam bahasa aslinya menggunakan kata peripateo. 原文是 peripateo， Kata hidup di dalamnya itu adalah peripateo yang artinya adalah mengikuti. 活的原是 peripateo， 意思就是要跟随。 Saudara, kata pateo itu artinya melangkah, berjalan. pateo 就是向前迈进，走 Peri itu 路。 artinya di sekitar. peri 意思就是四周围。 Saudara, peripateo adalah berjalan terus beriringan di sekitar orang yang kita dampingi. 弟兄姐妹 peripateo 的意思就是我们跟随着在四周我们应当伴随的那个人。 Saudara, kata ini jadi berlawanan dengan kata yang tadi tentang pelanggaran. 这个字就是刚才我们讲过犯的那个相反词。 Pelanggaran itu paraptoma yang artinya habis jalan bareng lalu milih menyeleweng. paraptoma 是什么呢？本来跟他一起行，然后他就偏离了， Bicara tentang tidak melakukan perjalanan yang seharusnya. 不走他应当走的那条路。 Di dalam ayat ini, 但是在这一节 Tuhan 经 ingin 文里， mengingatkan 上帝愿意提醒我 karena 们， kita adalah buatan Allah. 因为我们是上帝所造 Telah ditebus di 的， dalam Kristus Yesus. 已经借助耶稣被救赎。 Tuhan sediakan satu pekerjaan baik 上帝已经为我们 yang sudah 一 Tuhan 些善 persiapkan 事， sebelumnya. 是上帝之前已经为我们预备 Tuhan 的。 ingin supaya kita tidak berjalan menyeleweng atau menyimpang. 所以，上帝不要我们偏离应当行的路， Tuhan ingin kita melakukan perjalanan yang seharusnya kita tempuh. 上帝要我们走我们应当走的那个道路上。 Tuhan ingin kita mengerjakan apa yang memang sudah Tuhan pikirin untuk kita secara khusus. 上帝要我们做他已经为我们预备好的那些善行。 Oleh sebab itu, saudara sekalian, poin kedua ini penting. 所以，弟兄姐妹，第二点也是非常重要的。 Temukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi Anda. 所以，我们要去寻找上帝已经为我们预备好的那个工作， Lalu kerjakan dengan taat. 然后我们要顺服的去做。 Maka hidupmu akan berhasil dan bahagia selama di dunia ini. 那么，活在世上，我们就会觉得非常成功，而且感到非常幸福。 Kenapa berhasil? 为什么成功呢？ Karena kalau Anda mengerjakan apa yang memang Tuhan pikirin dengan baik-baik, persiapkan baik-baik untuk diri Anda. 如果我们已经行上帝在那精心策划为我们要我们去做的事的话， Dan Anda mengerjakannya. 那我们去做， Anda tidak menyimpang dari jalan itu. 我们不偏离那个道路， Maka pasti berhasil. 那么一定就会成功。 Banyak orang-orang yang hidupnya berhasil itu dimulai dari dia mencari Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. 很多人成功的起点是什么呢？就是当他开始寻求上帝，然后问上帝：“我应当做什么事 Dan bukan hanya berhasil. 不只是成功， Saya yakin pasti adalah bahagia. 我深信也是会幸福的。 Suatu hari saya mengikuti reuni alumni saya. 有一次我参加校友会， Banyak dari teman-teman saya telah menduduki jabatan yang tinggi. 很多我的旧校友都是已经 Ada 坐 yang 在 jadi 高位 direktur，bank, 有些是在银行已 ada 经 yang 做经 jadi 理， direktur perusahaan makanan, 或者在食品公司做经理。 ada yang jadi dosen, jadi profesor. 有些人变为那个讲师，或者变成教授。 Sungguh senang melihat teman-teman berhasil. 哇，看见他们，我真的替他们高兴。 Waktu pulang dari pertemuan itu, 然后回去之后， sambil menyetir mobil, 我在那里一边驾驶汽车， pikiran saya mulai nakal. 我的思想就到处 Lalu kemudian 乱 saya 想。 berpikir, 我开始就想了， kalau seandainya saya tidak jadi pendeta,
如果我没有成为牧师的话， kira-kira saya di posisi mana ya? 大概我是坐什么位置呢？ Saudara, beberapa teman yang berhasil 弟兄姐妹，有些我那些成功的朋友， nilai akademiknya pada waktu kuliah ada yang lebih rendah dari saya. 其实他们学术的分数那时候比我低， Jadi sempat tertantang terpikir, nah kalau seandainya saya ada di dunia sekuler bekerja, apa yang saya lakukan? 所以我就在想，如果我在属世的在那里工作，我会做什么呢？ Tapi tidak lama saya berpikir nakal seperti itu. 但是之后我这个不正确的想法， Saya tidak sedang menyesali panggilan saya, 其实我没有后悔我的呼召， hanya berpikir saja, saudara. 我只是在那里想想而已。 Di dalam perjalanan itu kemudian Tuhan menegur saya. 然后在回家途中，上帝就这样责备 Tuhan 我， bertanya, 上帝就发问： katakan seandainya kamu hari ini ada di dalam posisi-posisi itu. 比如说你今天真的坐在某某的位置上， Tapi kamu tahu bahwa sebetulnya kamu dipanggil oleh Tuhan untuk tugasmu hari ini. 但是其实你知道，上帝是呼召你来做现在这份工作 Menjadi pendeta. 就是成为牧师。 Kira-kira apakah kamu bisa tenang dan nyaman di posisi itu? 然后你觉得你坐在那个高位，你会觉得安心吗？ Saya langsung menjawab, 我立即回答： pasti tidak. 一定不会， Pasti tidak. 一定不会。 So sekalian saya jadi teringat sebuah lagu yang berkata, 弟兄姐妹，我就记得一首诗歌这么说： Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Taat, patuh, setia dan patuh. Tidak ada jalan lain untuk bahagia di tengah dunia kecuali setia dan patuh kepada Tuhan. 就是信靠和顺服这首诗歌。除了信靠和顺服，真的没有其他路使我们能够觉得。 Kalau saudara mengerjakan 如果我们去做的话， apa yang harusnya dikerjakan, 是应当我们去行 apa 的。 yang Tuhan rancangkan bagi saudara, 已经上帝为我们计划好 kerjakan 的， dengan sepenuh hati. 我们全心全意去做， Hidupi itu di dalam iman. 而且以信心活出来。 Maka saya percaya pekerjaanmu itu akan berhasil. 那么我相信你的工作一定会成功， Dan bersamaan dengan itu juga engkau akan bahagia karena engkau menemukan, menjalani apa yang Tuhan kehendaki. 而且你也会觉得幸福，因为你已经按照上帝的旨意去行。 Amin. 阿明。 Oleh sebab itu saudara sekalian, di masa menyiapkan diri untuk masuk new normal ini, 所以弟兄姐妹，在我们预备要进入那个新常态的时候， mari kita pikirkan, 让我们好好的思想， sebetulnya apakah memang seperti ini hidup yang Tuhan rencanakan bagi saya? 其实上帝为我计划的人生是这样的人生吗？ Apakah saya hidup sesuai dengan rancangan yang Tuhan kehendaki saya hidupi? 我现在的生活是不是按照上帝的那个计划呢？ Ketika saya mengerjakan sesuatu, apakah memang seperti ini pekerjaan yang Tuhan ingin saya lakukan di tengah dunia? 当我做某件事的时候，是否上帝的旨意要我做这些事在这个世上呢？ Kalau saudara sudah mendapatkan konfirmasi, iya benar itulah rancangan Tuhan. 如果你是确定的，相信这是 di dalamnya. 上帝的旨意，那么你就活在其中。 Hiduplah di dalamnya dengan sungguh-sungguh. 我们要真正的活在其 Kerjakan 中， sebaik mungkin. 我们要尽我们的能力去做。 Itulah ergon agatos Anda. Itulah pekerjaan baik Anda. 这就是我们的 ergo， 我们的 agathos， 就是我们当时的 Tapi 善 seandainya 事。但是如果 Tuhan mengatakan, bukan yang seperti ini yang sedang saudara kerjakan ini yang Tuhan rancang. 但是上帝如果说这不是我要你做我所策划的， Mari 来吧， buka hati dan pikiran. 让我们打开我们的心思意念， Minta Tuhan pimpin 求上帝引领我们， supaya Anda mampu menjalani hal baru yang Tuhan ingin kerjakan. 使我们能够做上帝要我们做的心事。 Jadikan new normal ini atau kenormalan baru yang akan dijalani ini sebagai juga kesempatan untuk memperbarui hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. 让在这个新常态的时期，也让我们回想一下，来更新我们自己， Memperbarui diri 来更新我们， untuk lebih fokus kepada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di tengah dunia ini. 使我们更加专注于上帝要我们行的。 Trust and obey.
我们要信靠和顺服。 For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tidak ada jalan lain untuk bahagia di dalam Tuhan kecuali percaya dan patuh. 因为在基督里没有其他的事能够使我们快乐，除了信靠和顺服。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan 我 surga, 们在天上的父， kami mengucap syukur 我们要向你感 bahwa 恩， Engkau dengan kekayaan kasih karuniamu Engkau telah mengubah hidup kami. 因为你丰富的怜悯，你改变了我们。 Dalam dosa kami ini seperti popok yang bau, kotor dan rusak, harusnya dibuang. 其实我们在罪恶当中，就好像那已经臭了污秽的尿便，应该把它丢掉。 Kami mati secara rohani karena dosa sehingga kami tidak dapat melakukan apa yang berkenan dan berguna. 我们在灵里已经死亡，所以我们不能够做任何事来讨你的喜悦。 Tetapi kami bersyukur 但是我们要感谢你， Tuhan telah mengubah kami. 你已经改变了我们。 Hari ini Tuhan, 今天 tolonglah kami 主啊，求你 supaya 帮助 dapat 我们， hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 让我们能够按照你的旨意而活。 Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan tenaga kami untuk tindakan yang bodoh dan sia-sia. 我们不要浪费我们的时间、我们的精力在一些无用的事上。 Kami ingin melakukan pekerjaan baik. 我们愿意行善， Satu tindakan produktif yang bernilai, yang memuliakan Tuhan, yang berguna, yang terhormat. 是有果效、有价值、有能够讨上帝喜悦的事。 Tolonglah kami Tuhan. 求你帮助我们， Tolonglah kami juga menemukan apa rancangan Tuhan dalam hidup kami. 求你也帮助我们，让我们清楚明白你在我们身上的精心的旨意， Supaya di dalam ketaatan penuh 使我们完全的顺服， kami lakukan. 我们去遵行， Dan kami boleh berhasil di dalam Tuhan. 而且在主里面我们能 Mengalami 够成 bahagia 功， yang seharusnya dalam hidup yang Tuhan kehendaki. 也能够经历到我们应当在主里面得到 Biarlah 的幸福。 memasuki new normal ini. 当我们进入新常态的时候， Ada satu pembaharuan di dalam hidup kami. 让我们有更新。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣基督圣名，我们这样求， Amin. 阿门。 Demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati dan dibangun terus di dalam Tuhan. 讲到此为止，但愿上帝祝福我们，而且不断的建造我们。 Amin. 阿门。